perkenalkan partner saya pada malam ni iaitu Ustaz Fakrul Razi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi Ustaz Fakrul Razi adalah ustaz muda yang malam ini tajuknya memang kita sebenarnya tajuk yang kita pilih pada malam ini haram pilih Perikatan Nasional, tanda soal. Tanda soal. Bukan Okey. tuduhan. Bukan tuduhan, tanda soal. Okey? Kerana tajuk ini diminta Ya. oleh sahabat di social media. Tu apa kata? Ya. Cakap je buat satu tajuk yang membincangkan berkenaan dengan adakah boleh memilih Perikatan Nasional. Jadi dia bagi satu tajuk yang mudah bagi saya, catchy, haram pilih Perikatan Nasional. Jadi so kita ambil tajuk tu untuk kita bawa dalam episod yang kelima dan bersesuaian dengan partner saya pada malam ini, iaitu Ustaz Fakrul Razi. Tajuk tu mudah. Tapi nak membincangkan Nak ataupun kita nak kupas tu tak mudah lah. Tak mudah. Sebab bila kita cakap pasal haram hukum tu, hukum ni benda yang satu benda yang berat. Satu benda yang berat. Bukan mudah-mudah kita nak menghukum satu benda lah kan. Saya waktu producer tulis haram pilih Perikatan Nasional tu, saya takut sebenarnya. Saya takut nak cakap kita bukan membincangkan berkenaan dengan syurga neraka, dosa pahala. Bukan perbahasan fiqh. Ya, betul. Susah untuk kita apabila membuat sesuatu keputusan politik. Kalau kita ambil sesuatu keputusan itu sebagai dosa pahala, syurga neraka. Bagi saya itu agak sukar. Dia soalan macam hitam atau putih? Hitam atau putih saja. Hitam, tak hitam putih. Kalau saya tak pilih kumpulan A, nerakalah saya. Kalau saya pilih kumpulan B, syurgalah saya. Tapi kalau kita kata jangan pilih hitam atau pilih putih, kita kata pelangi kan indah, warna-warni. Tapi dia pusing pula kod lain. Kata pelangi tu LGBT. Okey. Geng pelangi pula. Baik. Jadi haram pilih Perikatan Nasional ni kita akan concludekan, kita akan buat satu summary di akhir rancangan kita pada hari ini. Kacau tu. Kita duduk dengan bekas lecturer kan. Macam bagi assignment tu. Okey. So kita akan recap berita-berita dalam 1-2 hari sebelum ini, dan hari ini pun ada berita yang panas yang keluar. Jadi producer, kita buka isu REE. Isu yang pertama yang akan kita sembangkan. Baik. Isu yang pertama adalah isu REE MB Kedah pun akan dipanggil, kata SPRM. Ini dikeluarkan pada hari ini 20 Julai 2023 pada pukul 5.10 petang tadi. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM sudah merakamkan kenyataan 12 individu yang membabitkan rasuah 13 juta. Macam pembaca berita. Ya, pernah dulu. Baik. Jadi sebenarnya kalau kita melihat isu REE ini bukanlah isu yang baru terbit 1-2 hari ini. Ya, betul. Benda ini hangat dibincangkan, keluar di akhbar. Saya kira bermula pada tahun 2020. Selepas rampasan kuasa. Rampasan kuasa Di Kedah. Di negeri Kedah. Okey. Dan pada ketika itu kita lihat tak panas lagi. Mungkin sebab mula-mula tak panas tu, mungkin orang Kedah pun tak tahu apa dia ni. Ya. Sebab waktu tu mula-mula saya ingat lagi. Waktu tu digambarkan bahawa Kedah akan menjadi negeri yang terkaya di Malaysia dengan trilion nilai pengumuman oleh Menteri Besar Sanusi pada ketika itu. Kedah ada trilion, bukan bilion, trilion REE. Lepas tu daripada trilion tu turun lah sikit kan. Dia makin turun. Tapi pada ketika isu itu keluar, mungkin rakyat pada ketika itu masih lagi belum memahami apa itu nadir bumi, apa itu REE. Yang dikatakan hanya boleh ditebuk menggunakan paip saja. Tak perlu kita nak korek kan, nak melombong macam biji timah tu. Dia hanya boleh masukkan paip saja dan sebagainya lah. Jadi pembongkaran demi pembongkaran berlaku dan akhirnya siri-siri saya rasa SPRM sendiri, report polis telah dilakukan dan SPRM pun telah buat penyelidikan ataupun boleh producer kita tunjukkan. Saya rasa ada kenyataan akhbar yang berkaitan dengan REE pada tahun 2022 2021.
Okey. Ada producer? Okey, so ini daripada Sinar Harian. Okey. So SPRM Kedah menegaskan sedang melakukan siasatan awal berhubung dengan kecurian nadir bumi. Yang ini pada 2022. So SPRM memulakan siasatan. Maknanya bukan baru tahun 2023 baru benda ni dibincangkan. Maksud nadir bumi ni bahan galian dalam bumi, bahan galian dalam bumi, dalam tanah. Dia melibatkan aktiviti yang berskala besar, mesti menggunakan peralatan-peralatan yang besar. Tapi bagaimana dia boleh jadi kecurian? Sebab itu, sebab kalau kita curi rumah, pecah masuk rumah, orang kata pecah masuk rumah, sorok-sorok apa semua. Tapi ni benda yang besar. Kalau Fakrul tengok, Ustaz Fakrul tengok di screen tu kan, sedikit curi nadir bumi di Kedah. Dia bukan perlu kepada jentera-jentera berat yang besar-besar yang kita boleh okey nampak, okey ini sedang berlakunya sesuatu di sini. Dia betul, dia hanya perlu peralatan yang spesifik untuk menggali, tetapi dia tidak. Kita tak nampak jentera-jentera berat yang banyak di situ. Dia bukan macam kita nak terbang balak. Kalau kita nak terbang balak tu, kita ada macam-macam jentera berat yang akan masuk ke kawasan balak tu, dan of course rakyat akan perasan benda tu. Tapi kalau orang tak perasan, rakyat disik, saya pernah pergi ke lokasi di Bukit Enggang tu. Saya pernah, tapi saya tak sampai ke atas lah. Tapi bila kita berbincang ataupun kita bersembang dengan orang-orang disik tu, dan mereka memaklumkan bahawa ada aktiviti-aktiviti yang mencurigakan. Dia orang tahu ada sesuatu tapi tidak tahu apa yang dilakukan. Ya, sebab kompartmen yang berlakunya REE tu, nak masuk tu bukan senang. Nak masuk tu sebab dia ada pengawal dan sebagainya. Jadi di kompartmen-kompartmen tertentu. Jadi dia bukanlah di tepi jalan sangat, tetapi bukit itu nampak daripada tepi jalan. Jadi maksud dia boleh diakses. Aktiviti tu boleh dilihat daripada tepi jalan saja. Ya, kalau kita gunakan drone pun boleh sampai ke sebab tu. Satu status Bukit Enggang, Enggang itu adalah hutan simpan. Kita rasa semua orang tahu. Kalau yang belajar geografi, belajar kat sekolah pengetahuan ni, hutan simpan ni diklasifikasikan sebagai hutan yang tidak boleh ada sebarang aktiviti manusia. Dia akan menjadi kawasan tadaan air, kawasan semula jadi. Tapi boleh pula dilakukan pelombongan. Dan bila boleh melibatkan pelombongan, pasti perlu diteroka, dibuka jalan dan sebagainya. Dia akan berlaku penebangan hutan. Dia akan berlaku penerokaan jalan dan sebagainya. Akhirnya dia mengganggu status hutan simpan tu. Dan CEO MBI telah ditahan oleh pihak SPRM yang melibatkan nilai lebih kurang 13 juta. Berkaitan dengan pelombongan ni juga. Berkaitan dengan pelombongan REE ini. Dan seperti yang kita lihat tadi, kenyataan akhbar tadi, bahawa Menteri Besar Kedah Sanusi juga akan turut dipanggil, dan saya kira itu satu perkara yang bagus kerana kita perlukan kejelasan dalam perkara ini. Kerana Menteri Besar merupakan kita kata bos di MBI itu. Jadi sudah semestinya beliau tahu, sudah semestinya ada dokumen-dokumen rasmi ataupun dokumen-dokumen sulit ditandatangani oleh beliau. Jadi SPRM hanya menjalankan tugas dan kita mendoakan yang terbaik. Kalau tak salah, it's okay, tak ada masalah. Kalau kata tidak ada berlaku sebarang aktiviti haram di situ, tidak ada berlakunya rasuah, tidak ada berlakunya penyalahgunaan kuasa, pelanggaran undang-undang. Jadi saya kira tidak perlu takut. Dan penyokong-penyokong Perikatan Nasional, especially PAS pun tak perlu nak. Kita tengok lately ni di social media ni macam terlalu sangat kan, terlampau orang kata terdesak untuk sangat menafikan. Biarlah pihak SPRM, pihak polis menjalankan tugas mereka. Kalau tak salah, it's okay, tak ada masalah. Kita rakyat, kita mahu satu siasatan yang telur, siasatan yang menyeluruh oleh pihak-pihak berwajib. Kerana kita sebagai rakyat pun kita nak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Kita perlukan penjelasan. Betul. Fakta-fakta tu perlu dibentang, sebab kalau kita lihat sekarang ni lebih banyak persoalan daripada penjelasan. Betul. Dan benda ini melibatkan khazanah negeri, khazanah negara.
meribatkan kepentingan awam. Jadi kalau berlakunya kecurian dan sudah tentu bila benda curi ni boleh dinikmati oleh sesetengah pihak sahaja. Jadi rakyat akan dikesampingkan. Betul. Rakyat tidak akan mendapat manfaatnya. Yang ruginya adalah rakyat negeri Kedah. Sebab sebelum ni diumumkan secara publik, secara di media-media bahawa penemuan-penemuan yang bernilai trilion dan sebagainya yang sepatutnya dikongsi lah bersama oleh rakyat. Khususnya Kedah. Terutamanya penduduk di sekitar tu. Betul. Patutnya menikmatilah limpahan kesan daripada pendekokaan tu semua. Tapi tidak. Benda tu tidak berlaku. Benda tu tidak berlaku. Dan ini sangat menyedihkan kita. Dan sekali lagi di Kelantan pun declare juga ada REE. Ada nadir bumi juga. Pula dah. Kan selepas. Kenapa mesti Kedah dan Kelantan? Selangor tak ada ke? Saya rasa Selangor REE tak ada kot. Negeri tu di Melaka ke? Tak ada. Yang ada di Kedah dan juga di Kelantan. Jadi untunglah orang yang berada di Kedah di Kelantan. REE tu wujud dekat situ saja. Baik. So kita tutup cerita pasal MB Kedah. Tapi cerita dia seronok. Cerita dia seronok. Sebab dia sentiasa ada berita baru. Ya, sentiasa ada berita baru. Kena tahan. Ni kita kalau kita flashback balik Ya, dalam 2-3 hari ni kena tahan pukul 3 pagi. Tidak angkat call daripada pihak polis. Kita boleh nampak tu tak bagi kerjasama. Dan kalau kita lihat, kita ulas sebut sikit pasal tu. Bila kita mendengar sidang media IGP Tan Sri, Ketua Polis Negara menyebut bahawa bila dia mengatakan bahawa pegawai-pegawainya cuba menghubungi pihak Menteri Besar Datuk Seri Sanusi melalui sistem politiknya, pegawai-pegawainya, tapi semuanya ditolak. Semuanya di reject panggilan tu. Maka kita sebagai orang awam kita boleh nampak ini satu cubaan untuk menghalang penjawat awam menjalankan tugas. Hanya mungkin ada orang soal zalim bila mengganggu pada jam 3 pagi waktu orang tengah tidur dan sebagainya. Tapi pihak polis menjalankan tugas. Betul. Saya rasa kalau pihak Menteri Besar Kedah Sanusi berikan kerjasama daripada peringkat awal lagi, saya rasa benda ini takkan berlaku. Betul. Pihak polis pun tak mau nak ambush orang, nak pukul 3 pagi. Kita tak nak benda tu berlaku pun. Pihak polis pun nak tidur. Polis pun banyak kerja. Mereka pun manusia juga kan. Ya, betul. Okey.